Terima kasih Tuan Pengerusi kerana membagi kesempatan bagi Stampin. Butiran butiran 500 dengan 600. Tuan Pengerusi, saya ada satu cadangan kepada Kementerian Pertahanan, iaitu membagikan kerjasama bersama dengan Kementerian Kesihatan yang pernah saya bangkitkan. Tuan Pengerusi, timbalan Menteri Kesihatan tadi ada mengatakan bahawa kita dekat Sarawak tidak ada helikopter di mana kita bawa pesakit ke hospital. Akan tetapi hospital helikopter yang kita pakai di Sarawak, dia ada kelemahan, iaitu helikopter yang kita pakai itu daripada Line Aerospace, ianya adalah jenis VFR, Visual Flight Rule, iaitu apabila cuaca tak baik ataupun keadaan di mana dia tak boleh seperti Profesor cakap, dia goyang-goyang lah. Jika di dalam situasi di mana visibility dia kurang, jadi helikopter tu dia tak boleh terbang. Ya. Ini sabar, dia nak petatan, dia nak apa? Dia nak kacau-kacau. Jadi Tuan Pengerusi, ada dua jenis helikopter yang kita katakan. Satu jenis adalah yang kita gunakan di Sarawak, iaitu helikopter dia banyak kelemahan. Dalam cuaca tak baik, dia tak boleh terbang. Satu jenis kapal helikopter yang kita katakan adalah jenis yang canggih, di mana tentera udara kita ada, di mana walaupun cuaca tak baik, dia boleh terbang. Izinkan saya memetik ayat-ayat daripada The Borneo Post, Kerajaan Kaban, yang mengatakan bahawa pada 2012 November 17, izinkan saya quote ni ya. Title dia, Medevac delivers over 800 patients to regional hospital in 3 years dekat Sarawak dengan izin. Dr. Wong Jing Shang, head of medicine and Bintulu Hospital, was quoted as having said, "The failure of medical emergency evacuation or EMS to respond to emergency calls to send its helicopters to airlift critically sick patients has caused the death of at least 5 patients in Bintulu in the last 2.5 years." Yang ini berlaku pada sebelum 2013. Clarifying further, PUN ataupun daripada syarikat Line Aerospace utterly refuted any claims that the company's EMS had failed in any way, and pointed out that the state had one of the highest annual rainfalls, iaitu Sarawak, in the world at 3,300 mm to 4,700 mm, and that approximately 25% of all days in the year are unsuitable for helicopters flight due to heavy rain, low cloud, strong winds, turbulence and smoke haze. The sheer physical size of Sarawak, its frequency, inclement weather, and the fact that the contract provides for only 2 EMS helicopters places a massive burden upon our company and helicopters, PUN said. PUN emphasized that Dr. Wong's statement that the company's pilot refused to fly even when Bintulu ATC had confirmed good weather was seriously misleading to the reader, because Bintulu ATC could only visually observe weather up to a radius of 10 miles and to 25 miles via its radar, and could not accurately report weather condition outside their immediate area. Tuan Pengerusi, dalam catatan surat khabar ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan helikopter yang boleh terbang pada cuaca yang kurang baik amatlah penting kepada negeri Sarawak. Ya, kapal bangun. Ya, sila. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Stampin. Saya ingin merujuk soalan ini kepada Kementerian. Kita telah bercadang untuk membeli 4 A400M Airbus 4. Yang pertama berterbang sebagai CASA 422 Future M54-01 yang telah dengan izin deliver ke Air Force Malaysia pada Mac 12, 2015. Lagi 2 tempahan kedua dan tempahan ketiga di sini direkodkan sebagai delivery plan for 2015,
Yang keempat tu saya tak ada penerangan lanjut. Yang saya ingin tanya kepada kementerian adalah, ada tak supplementary budget ni merangkumi satu yang dah deliver dan baki yang belum deliver ni? Adakah ini termasuk sekali? Saya ingin menuntut penjelasan. Kalau ya, saya ingin menuntut mengapa kita perlukan 4 Air Force ni. Terima kasih. Tuan Pengerusi sila masukkan ucapan kapal dalam saya punya ucapan, dan memang betul M400 M400 tu memang suatu heavy lift cargo plane yang begitu canggih sekali. Jadi wajiblah kalau Menteri boleh beri lebih detail, bukan wajib, kalau bolehlah Menteri bagi lebih banyak detail, supaya kita dekat Dewan Yang Mulia ni kita boleh bersama-sama tengok apakah kebaikan yang telah pun Menteri beli dulu. Jadi bersambungan dengan apa yang saya katakan tadi, jadi di sini kita boleh lihat terdapat satu simbiosis yang wujud, di mana kita tahu bahawa tentera udara kita perlu sentiasa bersedia 24/7 bagi menghadapi situasi yang tidak tahu tahap kecemasan maupun yang mengancam keselamatan negara. Contohnya apabila MH370 buat U-turn balik, dalam kes tadi ini, tiada tindakan walaupun ianya berada di ruangan udara kita tanpa identification selama 30 minit. Jadi saya cadangkan bahawa ini adalah satu situasi yang paling baik bagi tentera udara kita supaya mengadakan latihan real life, bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan, di mana Kementerian Pertahanan boleh mengadakan helikopter yang canggih mereka sentiasa standby untuk mengisi kekurangan keperluan hospital di Sarawak. Tuan Pengerusi, saya percaya terdapat banyak kes mangsa kemalangan meninggal dunia semasa menunggu ketidakan ambulans, walaupun semasa dalam perjalanan balik ke hospital, kerana Sarawak itu besar, jalan raya dia panjang. Jadi apabila mangsa nak menunggu ambulans sampai ke tempat kejadian, terlalu lama, mungkin 2 jam, 3 jam dah berlalu. Jadi jika ada kerjasama bersama dengan tentera udara, helikopter ini boleh digunakan untuk membawa mangsa seperti yang kita lihat di Rescue 911, membawa mangsa ke hospital dalam masa yang paling singkat. Seperti apa yang doktor katakan bahawa dalam masa kemalangan, 1 jam itu adalah golden hour yang boleh menentukan kematian atau berjayanya kita selamatkan mangsa-mangsa tersebut. Jadi saya faham bahawa kita kekurangan duit bagi Kementerian Kesihatan. Jadi saya mau cadangkan bahawa wujudnya satu situasi di mana simbiosis boleh berlaku, di mana aset tentera udara boleh digunakan dalam kes ini, pada masa yang sama boleh menjadikan satu senario di mana memberi tentera udara kita satu real time training supaya sentiasa bersedia untuk menghadapi apa-apa juga situasi, tak kisah cuaca, tak kisah keadaan kapal. Ya, kapal. Terima kasih Dato' Pengerusi. Saya menggunakan kesempatan mencelang untuk mentanyakan tentang butiran mengenai projek 00600 berkenaan dengan tentera udara kelengkapan. Sebanyak RM5,702,100 dibelanjakan untuk menampung perolehan kelengkapan tentera udara di Raja Malaysia. Saya menuntut penjelasan untuk Menteri menjelaskan apa yang dimaksudkan sebagai menampung perolehan dan apakah butiran terperinci untuk menerangkan butiran 00600 ini. Terima kasih Dato' Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Dato' Pengerusi. Soalan yang baik, sila masukkan dalam ucapan saya. Jadi itu sajalah saya beri cadangan. Saya harap Menteri boleh membuat pertimbangan yang sewajarnya. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Tuan